Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, kita sambung semula ulang kaji pelajaran kita, iaitu perkara munakahat. Kita sambung kepada pelajaran yang kelima. Baiklah, sebelum ni kita telah belajar tajuk berkaitan mahar ataupun mas kahwin di dalam bab yang kelima, pelajaran kelima. Tapi sekarang masih lagi di dalam pelajaran kelima, cuma tajuk yang lain, iaitu walimatul urus. Baiklah, murid-murid boleh buka muka surat 40 kitab munakahat. Okey, baiklah, kita tengok 5.9, iaitu pengertian walimatul urus. Walimatul urus ni apa? Dia adalah perkataan daripada bahasa Arab. Maksud walimatul urus ialah jamuan yang disediakan sempena perkahwinan pasangan yang baru bernikah dan diadakan selepas akad nikah. Jadi yang selalu kita datang pergi majlis kahwin orang, itu adalah dinamakan walimatul urus, iaitu jamuan yang disediakan sempena perkahwinan pasangan yang baru bernikah dan hendaklah selepas akad nikah, selepas sah suami isteri, bukannya diadakan sebelum sah. Tapi kadang-kadang mungkin ada kenduri sebelum sehari majlis perkahwinan, mungkin kenduri kesyukuran, kenduri supaya dipermudahkan segala urusan, ataupun kadang-kadang rewang. Rewang tu bukan kenduri walimatul urus. Walimatul urus itu adalah jamuan yang disediakan sempena pasangan yang baru bernikah dan diadakan selepas akad nikah. Itu adalah walimatul urus. Baiklah, seterusnya masuk kepada muka surat 41, iaitu hikmah mengadakan walimatul urus. Hikmah mengadakan majlis perkahwinan tersebut. Yang pertama, tanda kesyukuran kita kepada Allah. Allah dah kurniakan kita rezeki, jadi kita pun berkongsi dengan orang. Sebab kita mengadakan majlis makan tersebut kan, kita jemput orang, jadi kita berkongsi. Kalau kita beri kepada orang, kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi kita kenalah saling sentiasa berbahagi-bahagi. Sebab apa yang kita ada sekarang ni pun bukannya hak milik kita, semuanya hanyalah pinjaman. Yang kedua, meraihkan pasangan suami isteri yang sah bernikah. Kita meraihkan dia sebab sebelum ni diorang belum sah lagi sebagai suami isteri. Perlu jaga jarak, perlu jaga aurat, perlu jaga, semua kena jaga pandangan sebab belum sah. Tapi bila sah suami isteri, kita raihkan dia. Alhamdulillah, dah sah, dah halal. Okey, seterusnya yang ketiga, memberitahu orang ramai. Bila majlis perkahwinan, walimatul urus, kita dah kahwin, kita hendaklah hebohkan kepada orang ramai supaya tidak timbul fitnah. Kenapa contoh si fulan tu dengan si fulanah jalan pegang tangan, kenapa tiba-tiba si fulanah tu dah mengandung, anak luar nikah ke, contoh. Dia kan tak kahwin lagi kan. Sebab bila kita tak hebohkan, orang tak tahu, contoh. Tapi bila kita hebohkan, orang dah tahu, oh dia dah kahwin, itu suami dia, sebab itulah dia jalan pegang tangan, sebab itulah dia dah mengandung, dah ada anak dan sebagainya, untuk mengelakkan fitnah-fitnah tersebut. Tetapi contoh untuk yang bertunang dalam Islam tidak perlu dihebohkan bagi satu dunia tahu saya dah bertunang dengan si fulan, contoh. Sebab apa? Dalam Islam ni dia cantik sebab dia nak jaga maruah keluarga kita, maruah keluarga orang lain. Sebab apa? Bila kita bertunang ni kita umpama kita dah cop dia, dia bakal suami kita, bakal isteri kita, tetapi belum sah lagi, belum boleh pegang-pegang, masih kena jaga. Sebab apa? Dia belum sah. Sampai satu tahap, bila dah sah bernikah, Alhamdulillah, baru jadi suami isteri. Tetapi tidak semua pasangan yang bertunang dia akan sampai ke tahap bernikah, sah menjadi suami isteri. Kadang-kadang ada yang terputus tunang. Kadang-kadang mungkin ada yang sebab ada berlaku kematian dan sebagainya. Contoh kalau putus tunang tu, untuk menjaga maruah keluarga kita, bila kita tak ramai orang tahu, contoh hanya keluarga, adik-beradik saja yang tahu, benda tu tak akan jadi masalah yang besar. Kalau tak, akan jadi dia kan dulu pernah putus tunang gini. Untuk mengelakkan segala segala orang kata-kata, sebab mulut orang kita tak boleh tutup. Jadi kita yang perlu jaga keluarga kita, jaga diri kita.
Okey, ingat, bila majlis tunang tak perlu diheboh-hebohkan. Tapi majlis perkahwinan, walimatul urus selepas sah, ya perlu. Sebab itulah kita jemput orang, kita nak bagi tahu, nak maklumkan anak kita dah kahwin, contoh. Seterusnya, yang keempat, menjamu tetamu serta mengeratkan silaturahim. Kalau perasan dulu sebelum Covid, mak ayah kita kalau pergi majlis perkahwinan, lepas makan sekejap je, minum pun sekejap, tapi boraknya lama. Dengar orang kanan, dengar orang kiri, tiba-tiba ada orang lain datang, borak lagi, sambung. Lama sangat boraknya. Sebab apa? Untuk mengeratkan silaturahim. Itu mungkin kawan sekolah menengah dia, kawan sekolah rendah, kawan tadika, kawan kerja. Jadinya seronok mengeratkan silaturahim. Kita mungkin tak faham sebab kita tak kenal pun, bukan kawan kita. Melainkan kalau pergi jemputan kahwin ataupun walimatul urus tu, ada kawan kita, kita pun seronok berborak. Sebab apa? Dah lama tak jumpa, contoh. Macam tu lah mak ayah kita. Jadi bila walimatul urus ni, kita boleh mengeratkan silaturahim. Seterusnya, yang kelima adalah tanda kegembiraan menerima anggota keluarga yang baharu. Kita alu-alukan kedatangan dia, dia pun akan seronok. Tak adalah jadi orang yang terasing. Sebab pasangan kita, antara suami ataupun isteri, kadang-kadang bukan duduk ataupun sama tempat dengan kita. Mungkin berlainan negeri, berlainan daerah, berlainan kampung. Terdapat beberapa perbezaan dalam cara kehidupan. Jadi kita meraihkan dia supaya dia suka, gembira, macam tu. Seterusnya, muka surat 41, iaitu hukum berkaitan walimatul urus. Apa hukum kita buat walimatul urus ni? Okey, hukum mengadakan walimatul urus adalah sunat muakkad. Maksudnya sunat yang dituntut. Tapi perlulah ikut kemampuan masing-masing. Kalau kita mampu segitu, tak besar, buatlah secara sederhana. Tapi kalau kita mampu buat besar, buatlah besar. Yang penting kalau boleh elakkanlah daripada berhutang ataupun sumber-sumber yang tidak diketahui. Pastikan sumbernya daripada duit yang halal. Okey, 5.12 hukum menghadiri walimatul urus. Fardu ain yang mendapat jemputan dan undangan. Jadi kalau kita dapat jemputan tu, sama ada melalui kad, WhatsApp dan sebagainya, asalkan undangan, kita perlulah pergi. Melainkan terdapat keuzuran ataupun terdapat kekangan, masalah, contohnya isteri bersalin ataupun kemalangan, macam mana kita nak datang, ataupun ada keluarga yang sakit kat hospital, COVID, macam mana nak datang? Dah dapat kad ni kena datang, tak boleh. Kita maklumkanlah tak dapat datang sebab keadaan kita, kekangan kita ada masalah, ataupun kadang-kadang orang akan kirim, cakaplah dia akan kirim dekat kawan-kawan yang datang, minta maaf, tak dapat datang sebab apa, hantar anak belajar dan sebagainya. Kita kena maklumkan sebab fardu ain ni kita perlu. Kalau kita dah dapat, kita kena buat fardu ain. Dia beza dengan fardu kifayah. Contoh satu kampung tu dapat jemputan, satu kampung tu seorang je wakil pergi. Kira satu kampung yang lain tak pergi tu tak dapat dosa. Sebab apa? Dah ada yang wakil. Tapi kalau fardu ain ni kena datang. Melainkan ada sebab-sebab yang munasabah. Tapi kita maklumkanlah. Okey, seterusnya hukum memakan jamuan. Jamuan walimatul urus lah. Hukumnya adalah tidak wajib makan daripada jamuan tersebut. Kenapa disebut tidak wajib? Cuba bayangkan dulu zaman-zaman sebelum Covid. Kadang-kadang satu hari tu sampai 5-6 jemputan mak ayah kita dapatkan. Bayangkan 5-6 jemputan tu banyak tau. Rumah pertama, rumah kedua kita boleh lagi makan nasi, makan mi. Rumah ketiga boleh lagi minum air, makan kuih-kuih. Rumah keempat, kelima, keenam mungkin kita akan minum air saja ataupun makan buah saja. Sebab apa? Nak meraihkan datang. Sebab perut dah tak muat. Kalau kita sumbat-sumbat juga, apa akan jadi? Kita akan muntah. Dah memudaratkan dekat majlis orang kahwin, tengah semua orang suka-suka gembira-gembira, kita pula muntah. Tak elok. Cukup sekadar kita datang meraihkan, minumlah air, basahkan tekak. Sebab tuan rumah akan tegur tetamu-tamu, dia akan tak makan ke? Dah makan ke belum? Makanlah. Dia mesti akan suruh tetamu makan. Dia suka. Tuan rumah suka kalau orang ramai datang makan. Makanannya pun sedap, dia suka. Jadi tidak wajib. Okey, seterusnya muka surat 42, iaitu syarat wajib menghadiri jamuan. Mesti ada syarat-syarat dia. Okey, wajib menerima undangan ke jamuan. Mestilah dapat kad jemputan ataupun WhatsApp ataupun apa-apa jenis undangan kawan bagi tahu ke apa.
dapat barulah boleh pergi. Takkanlah tak dapat tiba-tiba nak pergi. Tak boleh, mesti kena dapat. Ataupun sunat menerima undangan lain dengan syarat yang pertama, jemputan bukan khusus untuk orang kaya sahaja. Baiklah, jemputan kahwin walimatul urus ni mestilah bukan untuk orang kaya sahaja. Walimatul urus ni adalah untuk kita meraihkan pasangan baru berkahwin. Jadi kita jamu semua golongan, kaya, miskin, sederhana, kita jamu semua sama rata. Sebab Allah pun pandang kita ni umat manusia, hamba ni semua sama. Yang berbeza apa dia? Rupa ke? Tidak. Yang berbeza hanyalah iman. Iman kita saja berbeza. Allah tak tengok pun harta kita semua, sebab itu semua hanyalah pinjaman. Yang kedua, jemputan mengikut masa ataupun hari. Setiap jemputan yang kad jemputan yang kita terima ada hari dia, ada masa dia. Jadi kita tak boleh nak ubah sesuka hati kita. Kita bukanlah tuan rumah. Jadi kita perlu hadir ikut masa yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yang mengundang dan diundang hendaklah Islam. Yang mengundang adalah tuan rumah. Rumah yang ada majlis walimatul urus, yang ada pelamin, yang ada macam-macam, ada kek kahwin semua tu. Itu tuan rumah. Yang diundang pula tetamu. Kita ni yang datang dekat rumah tuan rumah untuk meraihkan. Hendaklah dua-dua Islam. Tuan rumah Islam, tetamu yang datang pun hendaklah Islam. Yang keempat, yang mengundang orang yang mutlak. Maksudnya bukan saja-saja je. Maksudnya tak ada kaitan pun kita nak undang. Kita perlu pastikan tuan rumah. Tuan rumah tu betul dia nak mengadakan walimatul urus. Dia yang undang. Bukannya kita tak ada buat apa-apa, lepas tu kita cakap datang ada walimatul urus, ada majlis, padahal tak buat apa-apa pun. Tak. Mesti betul-betul tuan rumah tu betul-betul nak buat. Jadi dia perlulah undang. Yang kelima, yang mengundang iaitu tuan rumah menentukan pihak yang diundang. Tuan rumah boleh tentukan dia nak undang siapa. Kita ni tetamu, kita tak boleh persoalkan kenapa saya tak dapat kejutan, kenapa saya tak diundang. Tak boleh lah, saya nak juga datang. Tak boleh. Tuan rumah nak undang siapa-siapa je yang dia suka. Kita tak boleh nak persoalkan. Seterusnya, muka surat 42 sehingga 43. Okey, masih lagi tajuk syarat wajib menghadiri jamuan. Yang keenam, jangan sebab yang diundang kerana takut daripadanya. Maksudnya tetamu tu takut kepada tuan rumah. Tak boleh macam tu, sebab kita nak meraihkan walimatul urus, majlis perkahwinan. Kita hendaklah datang dengan keadaan gembira. Kita bagi orang makan pun dengan keadaan gembira. Kita tengok orang yang datang, tetamu datang, semua dalam keadaan gembira. Bukan sebab takut-takut. Tak boleh. Tak seronok macam tu. Yang ketujuh, yang diundang belum lagi menerima undangan lain. Jadi dia bolehlah datang. Kadang-kadang kan macam kenduri, kalau kenduri kahwin yang dekat-dekat, mungkin kita boleh pergi satu tempat kan, 5-6 buah rumah pun boleh. Tapi kalau satu hari tu ada 5-6 buah rumah, tapi satu dekat negeri lain, jadi kita minta maaf lah, awal tak boleh sebab nak pergi ke negeri lain. Itu ada saudara mara, dia dah jemput dulu. Kita cakap elok-elok sebab ada berlaku keuzuran, kita maklumkan. Seterusnya, yang ke-8, yang mengundang bukan daripada orang yang zalim. Maksudnya tuan rumah ni yang ada majlis walimatul urus nak bagi orang makan ni, dia bukanlah orang yang zalim, orang yang kejam. Seterusnya, yang ke-9, bentuk jemputan bukan dari harta yang haram. Pastikan sumber keuangan kita untuk melakukan majlis walimatul urus adalah sumber yang halal. Sebab kita nak jamu orang makan, dan makanan tu akan jadi darah daging orang yang datang. Jadi kena pastikan sumbernya adalah sumber yang halal. Yang ke-10, diundang pada waktu walimatul urus. Maksudnya kita datang pada waktu yang telah ditetapkan. Kita tak boleh datang pada waktu yang salah. Sebab apa? Bila waktu yang bukan ditetapkan, contoh majlis tu Ahad ni tapi kita datang Ahad depan, kenapa kita nak datang? Tak ada apa-apa dah kat rumah dia. Melainkan kita ada beberapa sebab. Contohnya masa kejadian dekat luar negeri, ada kerja, outstation dan sebagainya, kita datang tu tanda nak minta maaf, nak maklumkan kenapa tak boleh datang, contoh. Tapi kalau boleh, kalau kita ada kat kawasan tu, datang pada hari yang telah ditetapkan.
Yang ke-11, yang diundang itu bukan qadi ataupun hakim. Sebab apa? Hakim ni dia kerja dia untuk memastikan keputusan yang dibuat di mahkamah adalah adil. Jadi dia tak boleh terlibat dengan upacara ramai-ramai macam ni sebab dia boleh mempengaruhi keputusan dia. Jadi itu tidak boleh. Tapi kalau kita jiran dia, kita bolehlah bungkus ataupun bagi makanan di dalam rumah dia. Sebab hakim dia bahaya untuk bergaul dengan sebab bahaya nanti dia akan boleh mempengaruhi keputusan dia di dalam mahkamah. Sebab hakim kenalah bekerja dengan keadaan yang telus, yang adil. Yang ke-12, yang diundang tidak uzur. Maksudnya kita ni tuan rumah, kita dah tahu dah, contoh Puan si Fulanah tu dia sakit, uzur, terbaring, dah tua, tapi kita nak juga jemput dia datang. Wajib datang. Macam mana dia nak datang? Sebab dia dah terbaring. Jadinya kalau dah macam tu, kita hanya bungkuskan makanan bagi dia, tapi kita tak perlu paksa dia datang. Sebab apa? Kita dah tahu. Sebab itulah kita kena pastikan orang yang kita jemput tu keadaannya sihat, okey. Okey, seterusnya yang ke-13, yang diundang itu bukan anak muda. Okey, melainkan dia kawan kepada anak kita kahwin. Dia jemput kawan-kawan dia pun semua baru muda lah, maksudnya baru habis belajar ataupun tengah belajar. Jadinya itu tidak mengapa sebab anak-anak dia bukannya anak-anak muda yang maksudnya macam kita tak kenal. Sebab kebiasaannya majlis walimatul urus ni adalah majlis yang kita kenal lah, saudara mara kita, kawan-kawan kita, untuk memberitahu. Sebab kawan-kawan saudara mara kita lah yang kenal anak-anak kita. Dan yang ke-14 adalah tiada perkara-perkara berikut sepanjang perjalanan di majlis walimatul urus. Yang pertama, musuh. Kenapa tak boleh jemput musuh? Sebab yang pertama, dia akan boleh mencetuskan pergaduhan. Sepatutnya walimatul urus ni majlis yang meraikan kedua pasangan suami isteri yang baru sah, maksudnya dalam keadaan gembira, suasana yang gembira, bukan tiba-tiba ada pertumpahan darah, bergaduh. Tak boleh macam tu. Yang kedua, orang yang suka manusia pergi perkara-perkara keji, maksudnya manusia yang suka melakukan perkara-perkara keji, dia boleh mempengaruhi orang lain. Sebab manusia ni dia mudah, sifat dia mudah terpengaruh. Kadang-kadang kita tak sedar pun kita terpengaruh dengan orang lain. Contoh macam TikTok. Contoh kalau macam yang TikTok yang elok tu, maksudnya yang beri ceramah ataupun bagi maklumat, info yang elok, yang baik, yang berzikir, tu tak kisah. Tapi kalau maksudnya macam yang tak sepatutnya lah, kita pun terikut. Sebenarnya kenapa kita terikut? Sebab kita mudah terikut. Jadinya elakkan, tak elok benda-benda tu semua. Seterusnya, perempuan yang melihat kepada lelaki. Maksudnya melihat ni bukan dia tengok satu klip dah tengok tempat lain, tak. Dia tenung dia sampai orang cakap, dia tak dengar, tak perasan, sampai tak makan, sampai tak minum. Dia tengok betul-betul, tengok macam terpukau. Macam tak elok macam tu, tak elok. Kita ada adab, jaga. Kita seorang perempuan kena jaga nilai murni kita, adab kita. Melainkan kalau dia suami kita, dia nak tengok, ataupun ayah, abang kita, maksudnya macam ahli keluarga kita, tak apalah kita tengok macam itu pun kita tengok biasa-biasa je. Tak perlu macam tu, tak elok. Seterusnya, ada hiburan yang bukan berbentuk keimanan. Sesetengah majlis perkahwinan dia ada muzik, tapi muzik dia ada selawat, berzikir. Maksudnya kalau ada nyanyi-nyanyi pun ketuhanan, maksudnya itu dia mengingatkan kita kepada Allah, kepada Tuhan kita. Itu tidak mengapa. Sebab kadang kalau dipasang zikir, selawat sambil kita makan, kadang dalam hati kita berzikir, dapat pahala. Kita dapat pahala, tuan rumah pun dapat pahala. Sebab apa? Dia mengajak kita untuk sentiasa berzikir, ingat kepada Allah. Tapi kalau lagu-lagu yang boleh melalaikan kita, lagu-lagu yang boleh menyebabkan kita maksudnya menggairahkan, lagu-lagu yang tidak elok, yang tidak sepatutnya, itu tidak boleh. Dan yang terakhir, yang ke-15 adalah tidak ada perkara-perkara mungkar. Maksudnya majlis walimatul urus tu adalah majlis yang suasana yang elok, harmoni, yang meriah. Tiba-tiba ada benda-benda yang tak sepatutnya, makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang Islam, minuman yang tidak boleh diminum, ada benda-benda tu semua. Lepas tu ada unsur-unsur tarian yang tidak sepatutnya, bukan tidak elok. Kena pastikan tak ada benda tu semua.
lagi. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.